Kesempatan kali ini kita akan lihat sedikit ringkasan kronologi peristiwa Isra dan Mi'raj. Berdasarkan buku berbahasa Arab Al-Anwar Al-Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah karangan Al-Allamah yang sangat alim, Al-Muhaddith, beliau bidang hadith, As-Sayyid, berketurunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmanur-Rahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Khairu ma uhikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Kesempatan kali ini kita akan lihat sedikit ringkasan kronologi peristiwa Isra dan Mi'raj. Berdasarkan buku berbahasa Arab Al-Anwar Al-Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah karangan Al-Allamah yang sangat alim, Al-Muhaddith, beliau bidang hadith, As-Sayyid, berketurunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki. Dulu saya pernah ceritakan kat sini, jenazah beliau setelah dikebumikan 6 bulan masih utuh dan tidak ada rasa tanda reput. Setelah 6 bulan digali balik kubur, sama juga setahun macam biasa. Setelah 4 tahun, beliau meninggal 2004, setelah 4 tahun 2008 digali balik kubur macam biasa. Sampai sekarang kubur beliau boleh diziarahi dekat Ma'la, Makkah. Itu tanda karamah beliau, iaitu kemuliaan yang Allah bagi pada orang yang dikehendaki oleh Allah. Ketika menulis buku tadi, beliau merujuk pada 3 buku yang sangat berauthority. Al-Ayat Al-Azimah Al-Bahirah karangan Al-Allamah Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami. Juga kitab Qissatul Mi'raj atau Al-Ibtihaj bil Kalam ala al-Isra'i wal Mi'raj karangan Al-Allamah Al-Imam Najmuddin Muhammad ibn Ahmad Al-Ghaiti, dan kitab Hashiyah Abil Barakat Sayyidi Ahmad Dardir atas kitab Qissah Al-Mi'raj yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Imam Abul Barakat Ahmad ibn Muhammad Ad-Dardir. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh murid kepada guru mulia kita semua, Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullah, anak murid beliau, iaitu Ustaz Muhammad Zaim Hamzah yang menterjemahkannya. Isra, perjalanan malam daripada Makkah, bermula daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Masjidil Aqsa di Palestin, menaiki burak. Itu namanya Isra. Mi'raj, diikat burak di situ, naik atas langit pertama sampai ke 7, naik lagi ke atas Sidratul Muntaha. Sebahagian ulama mengatakan sampai ke Arash, itu Mi'raj. Jadi perjalanan bumi Makkah pergi ke Palestin, Isra. Naik ke atas, tu namanya Mi'raj, sebab Mi'raj tu tangga daripada syurga Firdaus. Bertatahkan permata, intan, itu sahaja sudah mewah, belum lagi syurganya.
Tangga saja sudah mewah, belum lagi syurganya. Jadi kita kena faham dulu ada dua peristiwa. Peristiwa Isra, bumi, perjalanan, dan peristiwa naik ke atas. Itu namanya Mi'raj. Jadi Isra dulu baru Mi'raj. Bermula di Makkah, singgah di Madinah, nama asalnya Yathrib, pergi ke Madian, negeri Nabi Shu'aib, ayah mertua Nabi Musa alaihissalam, ke tempat Nabi Musa bermunajat di Bukit Tur Saina, semenanjung Sinai di Mesir, sampai di Hebron, Baitul Laham, dan sampai ke Baitul Maqdis. Jadi perjalanan bumi ni namanya Isra, naik ke atas tu namanya Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Sampai ke Al-Masjidil Aqsa. Masjid Al-Aqsa tu bukan masjid, tapi satu kompleks yang dalamnya ada masjid-masjid. Nah, itu sebenar-benarnya. Jazakallah khair. Jadi kompleks ini seluas 144,000 meter persegi, 35 ekar, 1/6 kawasan Al-Baitul Maqdis ditempati oleh Al-Masjidi Al-Aqsa. Al-Aqsa maksudnya yang paling jauh. Lawannya Al-Adna yang paling dekat. Kenapa dia mendapat nama Al-Aqsa? Orang Arab, nature mereka berniaga, orang Makkah. Ketika mereka berniaga, pada musim panas, mereka akan pergi ke atas, ke Syam, di Makkah. Ketika musim panas, mereka akan berniaga ke Syam sebab sejuk. Syam ini comprising of Lebanon, Syria, Lebanon, Jordan, Palestine di sini. Ketika musim sejuk, berniaga waktu sejuk, kurang selesa mereka turun ke bawah, Yaman. Datuk Nabi Abdul Muttalib yang initiate dua jalan ini. Kan Mekah kat sini. Kalau musim sejuk, mereka akan berniaga ke Yaman sebab panas. Ketika musim panas, mereka akan berniaga ke atas sebab sejuk. Inilah yang disebut kebiasaan orang Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Li'ila maksudnya kebiasaan orang Quraisy. Apa? Rihlatash syita'i was-saif. Perjalanan pada musim sejuk ke bawah dan perjalanan pada musim panas ke atas. Siapa yang initiate ini? Datuk Nabi Abdul Muttalib. Ketika mereka berada dekat Syam, ditanya, di mana Syam tu? Kat mana dekat masjid? Masjid mana? Masjid yang paling jauh. Al-Masjidil Aqsa. Aqsa tu maksudnya yang paling jauh. Tapi ia merujuk kepada satu kompleks yang dalamnya ada masjid-masjid. Antara masjid yang terkenal, Masjid Al-Qibli. Masjid ini juga adalah bila kita sebut Al-Masjidil Aqsa, atas nama lain merujuk pada masjid ini. Jadi bila sebut Al-Masjidil Aqsa ada dua pengertian. Satu kompleks. Satu lagi Masjid Al-Qibli. Al-Qibli qiblat. Sebab ia menjadi qiblat pertama orang Islam. Siapa yang pernah pergi, boleh ingat balik masjid itu macam mana ya. Ini cantik masjidnya. Besar, luas. Dalamnya pun, Masya Allah. Bumbung pun ada decoration. Dom dia sangat menarik. Ini namanya Al-Masjidi Al-Qibli. Masjid utama ni. Masjid paling terkenal, ini dia. Dome of the Rock. Dipanggil Al-Qubbatus Sakhara. Kubah yang ada batu besar. Kalau batu kecil, Hajar. Kalau batu besar, Sakhara. Sebab dalam tu ada batu. Ini dikatakan batu yang ada kaitan ketika Nabi nak naik ke langit. Itu batu ni lah nama Sakhara. Ini dinding-dinding yang cat dengan warna yang sangat menarik ya. Bumbung dia pun Masya Allah. Dom dia pun Masya Allah. Ini Al-Masjidi Al-Qibli tadi tu. Baik. Masjid Dome of the Rock tadi tu. Dipanggil juga Masjidun Nisa, masjid perempuan. Sebab perempuan suka pergi situ. Masjid tadi tu. Ada di tembok itu satu masjid tapi jarang orang tahu. Sebab dia masjid bawah tanah. Masjid Al-Buraq. Kecil. Nak masuk dalam tu, dia kena ada lorong ataupun jalan ke bawah tanah ni. Ini jalan ni. Nah ni. Kenal dengan kakak ni?
Ni orang Arab ke orang Perak ni? Dalam ni tak besar mana rupanya. Dan dipanggil Masjid Al-Buraq sebab di situ ada satu tempat dikatakan Buraq diikat di situ. Ini dikatakan sejak turun-temurun. Tempat ini diikat. Wallahu a'lam. Ni mulut ke mulut, riwayat ini riwayat yang masyhur. Ada satu masjid di sebelah Masjid Qibli namanya Masjid Al-Marwani. Kalau penuh Masjid Al-Qibli itu digunakan Masjid Al-Marwani ini. Cantik dalamnya pun, Masya Allah. Isra' dan Mi'raj berlaku dengan roh dan jasad. Bukti Allah sebutkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Bila sebut hamba, itu orang. Bila orang, mesti ada roh dan jasad. Sebab kalau ada jasad saja tidak ada roh, tu apa tu? Orang yang dah meninggal. Kalau ada roh tak ada jasad, cepat-cepat tukar tajuk lain. Tahun berlakunya setahun sebelum Nabi pindah ke Madinah. Sebelum itu, ketika umur baginda 52 tahun. Sebelum itu berlaku satu peristiwa Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa tahun itu disebut tahun kesedihan? Sebab ada 3 peristiwa paling kurang. Satu, setelah 3 tahun orang Islam diboykot di Sya'ab Abi Talib, Valley Abi Talib, tempatnya dekat Maktabah, dekat library sekarang ini, itulah tempat maulud. Maulud tempat Nabi lahir. 3 tahun kat situ. Tak boleh jual beli, tak boleh bermuamalah, tak boleh supply makanan, whatever. Setiap malam mesti ada budak-budak menangis sebab lapar dan kekurangan gizi. Ada yang luka-luka mulut sebab makan daun dan kulit-kulit kayu. Sangat daif ketika itu. Bukan daif macam mana, sangat payah nak dapat supply whatever makanan tu dan pakaian dan semua, tak boleh. Kalau ada pun akan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Tidak ada yang boleh untuk mampu, kecuali orang-orang tertentu sahaja. Setelah 3 tahun, meninggal Abu Talib. Abu Talib, pak saudara Nabi yang sangat berperanan dan dihormati. Walaupun orang kufar Quraisy Makkah, mereka tak beriman dengan Nabi, tak berani nak mengapa-apakan badan Nabi. Sebab hormat dengan Abu Talib. Meninggal je Abu Talib, mereka berani dah. Letak uri-uri unta ketika Nabi sujud, solat. Dan mereka tumbuk-tumbukkan tulang-tulang tu. Kemudian ketika angin bertiup kena kat Nabi, mereka saja lepas supaya kena kat Nabi. Dan ketika memasak, mereka letak najis dalam periuk ataupun tempat Nabi masak. Mereka dah berani dah. Sebab itu dalam dakwah perlu pada kekuasaan. Mesti ada kekuasaan untuk membantu dakwah itu berjalan lancar. Bukan itulah satu prioriti, tapi dia sangat membantu dalam dakwah. Yang kedua, isteri Nabi Sayyidatina Khadijah meninggal. Dan beliaulah yang banyak finance. Beliau seorang billionaire, bukan millionaire. Buktinya apa? Buktinya, perniagaan daripada Makkah pergi ke Palestin ataupun Syam, ni perjalanannya 1 bulan pergi, 1 bulan balik. Sejauh 1233 km. Ini yang conquer perniagaan waktu itu, kebanyakan lelaki, tidak ada perempuan. Beliaulah yang satu-satunya perempuan saudagar yang mahu juga ikut, walaupun beliau tak pergi. Beliau hantar pembantu bernama Mai Sarah. Mai Sarah lelaki, bukan perempuan. Nah, pergi. Ni pergi ni, ada perompak ni. Kalau kita sebut qafilah, qafilah tu mesti 3 ekor unta ke atas. Qafilah perdagangan. Kalau setakat seekor 2 tu belum lagi. Jadi, daripada Makkah nak pergi sini sebulan. Kalau setakat jual cendol tak padan. Jual akok tak padan. Jual lompat tikam tak padan. Mestilah jual yang tahan untuk sebulan. Bermakna beliau bukan peniaga kecil, tapi peniaga yang berjaya, saudagar. Meninggal dua-dua ni. Sebab itu dalam dakwah, 1 kena ada kuasa, 2 kena ada duit, kewangan, fulus. Berdakwah
lebih lancar. Macam saya sekarang, guna PowerPoint presentation. Nak guna apa kalau tak ada duit untuk beli LCD ni, mikrofon ni? Kan? Satu penting. Kita pun duduk dalam keadaan kondusif sekarang ni dengan aircon, dengan kerusi yang sedap, sambil boleh tidur-tidur, juga mengantuk-mengantuk, tak mengapa, letih tahajud malam tadi kan. Jadi, ini sangat menunjang, kata bahasa Tuan Guru kita Syekh Nuruddin dalam dakwah. Walaupun itu bukan faktor utama, tapi ada kekuasaan, ada kewangan, itu melancarkan proses dakwah. Allah perintahkan Nabi dalam keadaan begitu, pergi ke Taif. Mungkin kebanyakan dah pergi dah, 1 jam lebih. Tempat sejuk, berdakwah di Bani Thaqif. Ini jalan ke Taif sekarang 1 jam lebih. Dulu mana ada jualan macam ni? Sebulan di situ seorang pun tak terima dakwah. Malah ketika Nabi nak keluar Taif, ditikam dengan batu pula, berdarah kaki Nabi. Nabi sabar. Ni 3 ya. 1, kematian Abu Talib. 2, kematian Sayyidatina Khadijah. Yang ketiga, cabaran berdakwah di Taif. Nabi sedih. Allah perjalankan Nabi. Tasliyatan, untuk menghiburkan hati Nabi. Hence, ulama-ulama mengatakan, kalau sedih, berjalan. Sebab kalau kita stay tempat tu, ingat lagi kenangan yang menyebabkan hati kita sedih. Sama juga suami isteri, mungkin ada gaduh-gaduh sayang dekat bilik tidur. Jangan stay bilik tidur. Pergi dekat dapur. Dapur dulu. Pun sedih juga ruang tamu. Pun sedih juga siram pokok bunga. Sedih juga siram pokok bunga orang sebelah. Sedih juga baru pergi Kok Diam. Kok Diam tak apa, pergi Yaman pun tak apa. Pergi Morocco, itu tempat-tempat yang baik. Bila ia berlaku? Waktu malam. Apa itu malam? Maghrib sampai subuh, malam datang. Itu namanya for the whole night. Ni whole night. Maghrib sampai subuh. Kalau dibagi 2 ni, tengah malam. Penting tahu sebab melibatkan ibadah. Contoh, orang makan sahur. Dia kena mula makan selepas tengah malam. Katalah malam pukul 12. 1 saat makan baru dapat fadilat. Kalau makan pukul 11.30, itu namanya mahore. Belum lagi boleh? Sama juga orang yang bermabit di Muzdalifah. Ketika keluar daripada bumi Arafah, ada di bumi Muzdalifah, tak boleh keluar dulu pergi ke Mina unless dah masuk waktu tengah malam. 1 saat nak pergi Mina pun tak apa. Kan batu dah kutip semua tadi kan? Itu. Penting tahu malam. Ini 1/2, 1/2. Kalau dibagi 1/3, awal, tengah dan last. Kenapa kena tahu? Sebab tahajud paling sedap dan mantap 1/3 malam. Boleh lepas isyak nak tahajud, boleh. Tapi dekat-dekat tu lebih. Sama juga dengan makan sahur. Makan sahur di 1/3 malam yang akhir dekat-dekat nak subuh, itu lebih afdal. Sebab lebih lama bertahan daripada lapar. Lailatul Qadar, Allah gunakan perkataan Lailah, feminine, muannath. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kenapa Lailah? Sebab ia berlaku sepenuh malam. Sehingga apapun ibadah yang kita lakukan seawal maghrib, mana-mana waktu sampai subuh, semuanya bernilai 1000 bulan. Apa saja? Baca Quran, maghrib, bertasbih, zikir. Apa saja amal kebaikan, semuanya nilainya 1000 bulan. Katalah malam tu Kak Ajah buka limau. Untuk makan suami minat limau, juga anak-anak. Dan malam itu malam Lailatul Qadar, pahala buka limau tu 1000 bulan. Justru bukalah limau setiap malam. Especially malam yang terakhir. Siapa tahu, kan, tak rugi apa pun, limau murah sekarang kan. Korang pergi Fatshai, kan. Malam 20 tu bersedekah banyak-banyak. Mana tahu malam tu malam Lailatul Qadar. Tapi Isra' Mi'raj Allah tak guna Lailatun,
Tapi Allah guna lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Apa beza? Kalau lailah for the whole night. Kalau lail, a part of night. A part of night dekat sini, for the last 1/3 of night, 1/3 malam. Ia berlaku cuma 4 jam. Atau kurang. Disebut dalam kitab Nurul Zalam, syarah kepada kitab Aqidatul Awam, karangan Al-Imam Al-Syekh Muhammad Nawawi Al-Bintani. Ayyajib ala kulli mukallafin, wajib ke atas setiap mukallaf, lelaki perempuan, ayya'taqida, beriktiqad, anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akrama nabiyahu, telah memuliakan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Isra' wal Mi'raj, dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, lailan, pada satu malam, fi nahwi, lebih kurang 4 saat, 4 jam, atau 3 ataupun 3 jam, atau aqalla min dhalik, atau kurang daripada itu. Sebab itu ini dipanggil mustahil adat. Dari segi adat, mana mungkin perjalanan jauh, dialog yang banyak, peristiwa yang bukan sedikit, tapi 4 jam saja. Nah, tak mustahil saya nak datang kat sini tadi pun, Masya Allah. Perlu masa. Ini 4 jam sahaja. Nanti tuan-tuan tengok jauhnya perjalanan ini. Tapi kalau ikut akal, harus. Kalau Allah, akal berfikir, Allah bagi lebih daripada itu pun, boleh melihat kekuasaan Allah. Bermula di Hijr Ismail. Hijr itu berasal dari perkataan hajar, batu. Kalau batu itu disusun 4 penjuru dengan cantik ke atas, semua terdiri, itu namanya hujrah, bilik. Tapi kalau sfera ataupun mungkin tak lengkap, itu namanya hijr. Sebab itu Hijr Ismail bentuknya macam ni. Kalaulah bilik kita ni, tepi ni 4 penjuru ni, dengan batu disusun elok ke atas, ia akan dipanggil bilik, hujrah. Tapi kalau tak sempat, dia akan jadi, tak lengkap, dia akan jadi Hijr Ismail. Tidur waktu tu dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah, pak saudara Nabi, tapi sama umur dan sama susuan, menyusu sama. Sayyidina Ja'far, sepupu Nabi, sebab anak kepada Abu Talib. Malaikat Jibril, Mikail datang, dan Israfil datang. Pendapat kedua kata, bukan di sini, tapi di rumah Ummu Hani, sepupu Nabi. Malaikat Jibril datang daripada atap yang terbuka, bawa pergi ke Telaga Zamzam, belah dada Nabi daripada lubang leher sampai ke bawah perut. Betul-betul ini. Jadi inilah tapak rumah Ummu Hani. Ulama katakan begini, ia berlaku dekat rumah Ummu Hani, ia dekat dengan Hijr Ismail, jadi pendapat ini disatukan. Yang penting bermula dekat Makkah. Di belah dada, dekat Makkah tu. Kemudian perjalanan menaiki burak. Burak itu berwarna putih. Dia kecil daripada kuda. Ada 2 sayap. Binatang tu binatang syurga. Dikatakan burak yang Nabi tunggangi itu adalah burak yang dipakai oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Allah suruh berdakwah di Palestin. Tinggalkan anak dan isteri Sayyidina Hajar dengan Nabi Ismail di sini. Jadi nak patah balik itu pakai burak. Dikatakan. Burak yang dikatakan, burak yang Nabi pakai itu burak yang dipakai oleh Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril di kanan, Malaikat Mikail di kiri, Nabi di tengah-tengah. Berjalan sejauh mata burak itu memandang. Contohnya, burak tu memandang, saya bukan burak. Kat mana sejauh burak tu memandang, sekali pergi, meloncat ke, pergi ke wallahu alam, terus sampai kat situ. Sejauh mata burak memandang. Kan jauh tu. Sampai di satu tempat, namanya Taibah. Di sini, banyak pokok kurma. Setelah Nabi solat, Malaikat Jibril tanya, tahu tak kamu solat di mana tadi? Kita dalam bab agama, dalam bab dunia pun kena frank. Kalau tak tahu, jawab tak tahu. Jangan jawab tahu walaupun tak tahu.
Ketika kita jawab tak tahu, itu bermakna kita tahu. Kerana kita tahu, kita tak tahu. Tahu tak yang ni tak tahu, itu bermakna kita tahu. Kerana kita tahu yang kita tak tahu. Itu lebih elok daripada kita tak tahu tapi jawab tahu, sebenarnya kita tak tahu. Nabi pun wallahu a'lam. Malaikat Jibril bagi tahu. Inzil fasalli hahuna, sebelum tu turun kat sini dan solat. Lepas solat malaikat Jibril tanya, tahu tak di mana tadi? Tak tahu. Sallaita bi Taibata wa ilaihil muhajarah. Kamu telah solat di Taibah dan ke situlah nanti kamu berhijrah. Nama asalnya adalah Yathrib. Yathrib maksudnya yang hodoh, yang busuk, yang jelek. Tapi ketika Nabi sampai, dia akan jadi nama yang baik, Taibah baik, ataupun Tabah baik. Kan yang nasyid ya Taibah tu kan? Inilah dia. Dan bertukar nama jadi Al-Madinah, bandar Al-Munawwarah yang bercahaya dengan hidayat. Jalan lagi sampai satu tempat, Madian. Inzil fasalli, turun dan solat. Lepas solat, malaikat Jibril tanya, Nabi kata tak tahu. Malaikat Jibril bagi tahu, sallaita bi Madyana inda syajarati Musa. Kamu solat di Madian, tempat pokok Nabi Musa menyandar dulu. Nabi Musa dikejar oleh orang Mesir berbangsa Qibti. Nabi Musa, Bani Israel, kerana nak membunuh Nabi Musa, kerana Nabi Musa unintentionally tertumbuk bangsa Qibti meninggal orang putih. Allah bagi 10 kekuatan Nabi Musa, kekuatan baginda 10 orang lelaki dewasa. Dikatakan qil, ketika ada dua orang bergaduh di Mesir, seorang Bani Israel, seorang bangsa Qibti, Bani Israel bangsa Nabi Musa. Kalau Qibti itu bangsa Fir'aun tu, Mesir. Nabi Musa pun lalu bangsa Qibti kata, ya Nabi Allah Musa, wahai Nabi Allah Musa, tolong saya. Nabi Musa datang untuk meleraikan, tapi tak sengaja tertumbuk, kawan tu meninggal. Itu tak sengaja. Kalau sengaja, nak tunjuk kuatnya Nabi Musa. Lari sampai masuk ke negeri Syuaib, berada di satu pokok, menyandar kat situ, melihat orang di Madian sedang beratok untuk ambil air dan untuk air pada ternakan masing-masing. Lelaki begitu. Kemudian habis ditutup dengan batu yang besar sebab mereka tak nak orang di luar Madian ambil air yang sama. Eventually datang dua orang perempuan. Perempuan apalah, tenaga. Nabi Musa tolong. Mereka pun ambil. Dan mereka bagi tahu dengan ayah mereka. Patah balik Nabi Syuaib. Nah, Nabi Syuaib panggil Nabi Musa dan Nabi Musa pergi dengan berjalan di hadapan. Perempuan di belakang tu adab supaya jangan fitnah. Akhirnya menjadi menantu Nabi Syuaib. Itu cerita panjang, kita stop kat situ dulu. Meneruskan perjalanan sampai di Jabal Tur Saina, tempat Nabi Musa bermunajat 40 malam. Di sininya. Ceritanya pun panjang. Dan inzil fasalli, turun dan solat. Ditanya, Nabi tak tahu, kata malaikat Jibril, sallaita bi Tur Saina haitsu kallama Allah Musa. Kamu telah solat di Bukit Tur Saina, di mana Allah telah berbicara dengan Nabi Musa. Terus sampai di Baitul Laham, Hebron yang sekarang bergolak. Di sini dah dekat dah ni. Inzil fasalli, turun dan solat. Cuma ulama bahas apa solat waktu tu. Ada yang mengatakan solat sunat 2 rakaat tapi tanpa rukuk. Wallahu a'lam bisawab. Anyway, yang penting solat. Solat ni bukan zaman Nabi je. Zaman Nabi dulu pun bersolat juga. Cuma cara solat berbeza. Ditanya, Nabi jawab tak tahu. Malaikat Jibril mengatakan, sallaita bi baiti lahmin haitsu wulida Isa bin Maryam. Kamu telah solat di Baitul Laham, di mana dilahirkan Nabi Isa. Nak meneruskan perjalanan, Nabi nampak cemas. Tuan-tuan tengok saya sekejap. Daripada Mekah, Nabi naik burak, kepala macam ni. Straight je. Tapi daripada Baitul Laham nak ke Baitul Maqdis, malaikat Jibril lihat Nabi macam noleh-noleh ke belakang. Cemas. Itu adalah sekumpulan jin ifrit yang nak membakar wajah Nabi. Lalu
diajar oleh malaikat Jibril, ala u'allimuka kalimatin, mau tak aku ajarkan pada kamu bacaan yang kalau kamu baca akan tersungkur dan matilah iblis itu. Mau? Lalu malaikat Jibril ajar, ikut saya. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillah at-tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma khalaqa fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Nabi baca tersungkur jin. Ifrit itu. Ini kuat. Guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki katakan ini ruqyah Jibril. Ini sangat mujarrab. Baca lepas subuh sekali, lepas asar sekali. Paling bagus lepas maghrib sekali. Paling bagus selepas solat baca. Jangan tunggu ada jin baru baca, jangan. Untuk peningin diri. Dulu sudah ada yang beli buku amalan orang saleh, buka je ada dalam itu. Tak pun dalam buku ni ada. Buku ni yang saya kata buku terjemahan tadi. Buku ni sangat bagus. Nanti dapatkan buku ni. Kawan kami ada bawa di luar tu. Dah beli kan? Jadi siapa yang belum silakan. Sebab antara yang ada dalam buku ini. Jadi tak perlu minta kat saya lah sebab dah ada dalam buku ni. Cuma yang ada kat sini lebih panjang. Baca yang pendek pun tak apa, ada dalam buku ni. Selamatlah baginda sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan. Nabi lihat 11 peristiwa di sini. Di tempat tadi tu ada 11 peristiwa. Saya tak detailkan sebab masa tak cukup. Sampai di Baitul Maqdis, di Ikat Burak dekat sini tadi. Nabi menjadi imam kepada para nabi dan malaikat. Ini menunjukkan Nabi adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketua para nabi dan para rasul. Kemudian malaikat Jibril bawa satu bekas berisi arak, satu lagi susu. Baginda pilih susu. Kata malaikat Jibril, "Ikhtaratal fitrah." Engkau telah memilih fitrah. "Law syaribatal khamra la ghawat ummatuka." Sekiranya engkau meminum arak, pasti umatmu akan sesat. "Lam yattabi'ka minhum illa al-qalil." Dan tidak ada yang mengikutimu nanti kecuali sedikit sahaja. Dikatakan dibawa air dan madu. Itu riwayat sahaja. Nabi melihat beberapa bidadari sebelah kiri batu besar tempat diikat Burak. Ada dua pendapat. Satu dekat dinding tadi, satu lagi batu besar yang dibuat oleh malaikat Jibril dan bagi salam. Barulah bermula Mi'raj. Jadi selesai apa tadi? Isra, sekarang Mi'raj. Mi'raj, Nabi jumpa setiap langit tu ada Nabi dan Rasul. Kecuali langit kedua ada 2 orang. Langit pertama jumpa Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Yang ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keempat Nabi Idris. Kelima Nabi Harun. Keenam Nabi tak ada bunyi. Musa. Dan ketujuh Nabi. Macam mana nak hafal? A'yahuma. A'yahuma. Alif Nabi Adam tadi. Ain Nabi dan Nabi Isa dan Yahya. Ya Nabi. Tarik balik. Kalau tekan tadi kan keluar jawapan. Nabi Yusuf alif Nabi. Idris ha. Mim. Alif. Hafal daripada sekarang. Kalau cucu tanya, Tok Wan, siapakah Nabi berada di langit yang kelima? Kita, well, A'yahuma. A'yahuma. Tapi kena bagi baris supaya dapat sebut. A'yahuma. Boleh agak-agak kalau kita buat macam ni, hafal?
Langit pertama, betul, Nabi Adam AS. Kedua, Nabi Isa dan Yahya, kita guna ain dulu. Ya, kemudian Nabi Yahya 4, Nabi Idris Ha, Nabi Harun Mim, Nabi Alif, Nabi. Baguslah, Al-Falah ni sekali je tu hafal. Masya Allah. Pertemuan dengan Nabi Adam panjang, tapi saya lajukan. Dan Nabi Isa, Nabi Yahya, keduanya mendoakan baginda Nabi SAW. Nabi Yusuf pun begitu. Nabi yang paling handsome, Nabi Muhammad SAW. Barulah Nabi Yusuf AS. Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, paling banyak dialog dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa jugalah di langit yang ke-6 sangat berjasa pada umat ini. Kenapa? Solat yang asalnya 50 waktu, sehari semalam menjadi sehari semalam. Asbabnya Nabi Musa juga. Kita lihat sekejap lagi. Jumpa Nabi Ibrahim langit yang ke-7. Setiap satunya ada dialog panjang. Tapi saya ringkaskan. Nabi Ibrahim pesan pada kita semua. 1. Mur ummataka faltakfir min ghirasil jannah. Suruhlah umatmu untuk banyak-banyak tanam pokok syurga. Fa inna turbataha tayyibatun atau tayyibatun, tayyibatun lebih elok, wa ardaha wasi'atun. Syurga ni tanahnya subur, buminya luas. Nabi tanya, wa ma ghirasul jannah? Wahai Nabi Allah Ibrahim, apa dia pokok syurga tu? Qala, Nabi Ibrahim jawab, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Dia fahami sekali kita baca ni tumbuh satu pokok di syurga kita, bukan syurga orang lain, syurga kita. Kan kita suka pokok-pokok bunga kan? Jadi di syurga tu dah kebun dah, tanam lagi pokok-pokoknya dengan bacaan tadi. Hadis yang lain kata Nabi Ibrahim ni macam orang tua, sebab beliau anak-anak baginda banyak yang jadi nabi dan rasul. Siapa? 1. Anak Nabi Ibrahim jadi Nabi dan Rasul. 1. Sebelum Ismail laju sangat anak Nabi Ibrahim dulu. Betul. Yang 4 dulu, yang 4. Nabi Ismail kemudian. Pertama, anak Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, anak Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Barulah Nabi Isma melalui isteri baginda yang kedua bernama Sayyidatina Hajar. Yang pertama Sayyidatina Sarah. Baik. Ya Ustaz. 6. Nabi Ismail lahir dulu daripada Nabi Ishaq. Itu tak apa, itu yang penting daripada keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dua-duanya. Nabi Ismail memang lahir dulu setelah 82 tahun menunggu. Sebab itu Nabi Ibrahim doa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan aku anak daripada kalangan orang yang saleh. Bayangkan 82 tahun tu Nabi Ibrahim, siapa baginda pun Allah uji juga ya. Sehingga nama Ismail itu dikatakan, sebagian ulama kata Ismail itu berasal dari perkataan Ismail. Isma, dengarlah ya Allah, il kesabaranku. Sebab 82 tahun. Barulah ketika dapat Nabi Ismail, barulah nanti dapat anak Nabi Ishaq, barulah keturunan seterusnya. Tapi selepas Nabi Ismail tidak ada keturunan Nabi lain, melainkan seorang saja. Siapa? Keturunan Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW. Lalu bagi tahu mereka bahawa syurga itu tanahnya subur, airnya sedap. Apa tanamannya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi sekali kita baca, tumbuh satu pokok di bukan syurga orang, syurga siapa yang baca tadi tu. Jadi gabungkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala. Kalau kita nak berzikir sekali jalan, kita kena baca wala. Tapi sebahagian kita ceraikan, maksudnya asingkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 1. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bacalah 100. Nanti ketika nak mengamalkan yang tadi, jangan baca wala.
Baca saja la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala. Boleh? Pilih mana-mana. Nak gabung ataupun tak nak gabung. Yang penting baca, jangan tak baca. Baik. Kemudian beberapa riwayat tentang Sidratul Muntaha. Sidrah ni pohon bidara. Pernah tengok pokok bidara tak? Pokok bidara tu bagus tu sebab daunnya boleh dijadikan ubat, boleh lagi penawar, boleh lagi pewangi, boleh, dan urut dan takbih hari ni banyak-banyak sihir dengan makhluk halus. Itu sangat bagus. Besar pokoknya tu. Pernah makan buahnya? Saya pernah makan buah dia. Dekat surau kami tu ada seorang haji tu tanam besar, boleh petik makan. Dan dia izinkan. Pokok tu besar betul, Sidratul Muntaha. Nabi melihat malaikat Jibril dekat Sidratul Muntaha. Ada 600 sayap. Satu sayap malaikat Jibril larger than horizon. Bayangkan. Dan berguguran batu permata daripada sayap malaikat Jibril. Sebab itu kemewahan yang sebenar-benarnya nanti di sana. Dekat dunia ni, kalau kita dapat guna kebaikan, kalau tidak, nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi gunalah kekayaan, kemewahan untuk jalan kebaikan. Nabi masuk dalam syurga dan baginda melihat neraka di sini. Sampailah di mustawa, naik atas lagi mustawa. Nabi mendengar goreskan kalam, menulis kan? Dan Nabi lihat ada lelaki ditutup awan samar-samar bawah cahaya. Siapa tak tahu? Malaikat kah? Bukan. Nabi kah? Bukan. Siapa orang ni? Apa dia tu? Hadza rajulun, ini lelaki. Kana fid dunya, di dunia dulu, lisanuhu ratabun bizikrillah, basah mulutnya menyebut nama Allah. Kalau nak tahu kita banyak sebut nama Allah ke tak, maaf ketika kita tersepak batu ke, terjatuh ke, kita sebut apa? Jangan sebut opocot. Kadang-kadang yang pelik disebutnya mak orang. Oh, mak engkau? Kenapa harus mak orang? Jadi siapa yang selalu salawat mesti keluar salawat. Dan selalu. Tak apa, tersebut tu tidak dikira berdosa sebab dia spontaneously. Dan dia tak boleh kawal. Mesti keluar. Jadi sekarang apa yang kita sebut tu yang selalu kita keluar nanti. Karena itu banyaklah sebut nama yang baik-baik. Ada seorang wali Allah di Fatani. Ini cerita guru saya. Amalan yang beliau selalu sebut, Ya Latif. Kita dah ijazahkan amalan kat sini. Ya Latif tu jangan tinggal setiap pagi. Berapa Kak Jah? 129. Jangan tinggal. Sebab Ya Latif, wahai Allah yang maha lembut, insya-Allah lembut orang dengan kita. Binatang pun lembut. Yang berhutang dengan kita pun lembut juga. Dia banyak zikir. Tapi kalau beliau terkejut, beliau akan sebut Ya Latif. Kadang-kadang dia sebut Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latif, Allah Latif. Dia selalu sangat sebut benda yang zikir-zikir. Kalau mimpi pun sebut benda yang bagus-bagus. Jadi mulut kita lah kena banyak-banyak berzikir. Berzikir bagus, banyak-banyak lagi bagus. Salawat bagus, tapi banyak-banyak lagi bagus. Majlis ilmu bagus tak? Banyak-banyak datang lagi bagus. Solat bagus tak? Banyak-banyak solat lagi. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya terpaut dengan masjid. Sahabat begitu. Abah ada tak? Tak ada. Di mana? Di masjid. Bila balik? Tak tahu. Ketika lain, abah ada tak? Tak ada. Di mana? Di pasar. Bila balik? Satgi. Kenapa? Kehidupan sahabat itu banyak di masjid. Di pasar, keperluan selesai, balik. Itu sepatutnya. Untuk yang jual ikan, jangan cepat-cepat sangat. Habis ikan nanti mana nak dapat? Kita yang bukan peniaga ni, beli apa yang patut, selesai keperluan, selesai. Jadi biar lama di masjid, tapi sekejap di pasar.
Walam yastasibba liwalidayhi qattu, dan tidak menjadi sebab orang tuanya dicela. Kemudian Nabi bermunajat, Allah sebut 15 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak kongsi satu saja. Ada 5 boleh, satu nombor 13 supaya kita dapat amalkan. Apa dia? Wa a'taituka khawatima suratil Baqarah min kanzil arash. Aku telah berikan padamu Muhammad penutup surah Al-Baqarah. Apa dia? 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah daripada perbendaharaan Arash. Tolong diingat, ada 3 Allah dah bagi kat kita dah, umat ini. Ingat ya. 1, ayatul kursi. 2, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 3, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabb, sampai fansurna alal qaumil. Nabi sebut man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Siapa baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah satu malam, anytime daripada maghrib sampai subuh, sekali baca, kafatah. 2 ayat ini mencukupkannya. Ulama bahas, Imam Muslim dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa maksud 2 ayat ini mencukupkannya? Maksudnya kalau malam tu tak qiyamul lail, di cover pahalanya oleh 2 ayat ini. Banyak mana tak sampai seminit baca ni. Rajin-rajin baca, yang tak hafal hafalkan. Yang dah hafal selalukan istiqamahkan. Kalaulah kita tak qiyamul lail malam tu, pahalanya di cover dengan 2 ayat ini. Boleh? Satu lagi, Allah cukupkan pahala yang besar untuk dia. 3, Allah cukupkan pendinding untuk dia. Ini sekaligus sekali baca je pun. Boleh? Hafal semua ayat ni? Hafalkan sama-sama ya. Mana-mana masa daripada maghrib sampai ke subuh, bacalah ayat ini. Kemudian difardukan solat 50 waktu sehari semalam. Turunlah jumpa Nabi Ibrahim sebab orang tua. Turun jumpa Nabi Musa. Sini ada dialog. Nabi Musa tanya, ma faradallahu alaika wa ala ummatik. Apa yang Allah fardukan ke atas kamu, wahai Muhammad, dan umatmu? Farada alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa laylah. Daku dan umatku difardukan 50 waktu sehari semalam. Kata Nabi Musa, telah aku cuba dengan Bani Israel famastata'u dhalik, mereka tak kuat. Farji' ila rabbik fas'alhu takhfif anka wa ummatika. Kembali pada Tuhanmu untuk minta kurang. Bukan Allah di situ, tapi tempat munajat. Nabi munajat ke situ minta lagi. Lalu Allah bagikan berapa? 10 satu riwayat, 5 satu riwayat. Bawalah berapa? 40. Nabi Musa insist, minta lagi. Nabi akur juga, minta lagi, munajat lagi. Awan tebal datang lagi kat situ. Kemudian awan pun beredar. Nabi pun turun balik jumpa Nabi Musa. Untuk pengetahuan, langit pertama ke langit kedua jauhnya 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. Begitulah setiap lapis langit. Bermakna, langit yang ke-7 dengan ke-6 berapa ratus tahun? 500 tahun. 7 ke Sidratul Muntaha berapa ratus tahun? Wallahu alam, tak tahu saya. Mungkin 500 tahun. Situ saja dah 1000 tahun. Peristiwa ini tak lebih 4 jam. Kalau ikut kita yang begini ni, memang tak sampai. Begitulah kalau kita nak pergi Kelantan. Berapa jam? 8 jam 6 jam. Kalau jam 8 jam. Biasa 8 jam lah. Patah balik berapa jam? 16 jam. Mungkin singgah-singgah sekejap, ambil lah 17 jam. Kalau semut bagi tahu dengan kawan dia daripada USJ pergi ke Tanah Merah, sampai balik ke sini 17 jam agak-agak, apa berlaku pada semut tu? Kawan dia akan kata, are you okay, Mut? Kenapa? Sebab keterbatasan semut. Walhal tak ada apa pun, sebab kita pergi naik kereta. Kalau orang naik kapal terbang, lagi semut tu tak percaya. Karena itu lihat peristiwa ini dengan kemahakuasaan Allah. Jangan lihat pemikiran kita yang terhad ini. Berapa kali turun naik? 11 kali. Sebab nak dapat
setiap kali naik dapat berapa kurang? 10. Jadi 50, 40, 32, turun lagi dapat berapa? 10, turun lagi dapat berapa? Risau saya kata kosong tadi. Maklum setiap kali turun 10, 5. Pun Nabi Musa kata minta lagi. Malu saya. Lalu Allah berfirman, man hamma bi khairin falam ya'malhu kutiba lahu hasanatan. Siapa yang ada niat baik tapi terhalang mungkin dengan sebab yang lain-lain, baginya pahala satu dah. Wa man hamma bi khairin fa'amilahu kutiba lahu 'ashran. Siapa yang niat baik dan dia buat. Contoh, ini kita tahu ada kuliah hari ini. Ustazah Isfadiyah contoh. Kalau tak pun suami beliau yang hadir. Daripada 2 minggu lagi, dulu kita dah niat nak hadir. Hadir hari ini dapat 10. 10 pahala. Tapi kalau dia mai tak ada niat, pasal apa mai? Hang tak tahu ada pengajian tu ke? Tak apa, saya duduk zat. Dapatlah 1. Kerana itu. Sesuatu yang baik, 1, niatkan. Yang kedua, banyak-banyakkan niat. Datang majlis ilmu ni baik tak? Banyakkan niat. 1, nak dengar Ustaz Mahathir cerita apa hari ni. 2, saya akan catat. 3, rakam catat tulisan mana. 3, saya akan amaikan. 4, saya akan kongsikan pada orang lain. 5, main dekat sini tengok muka orang-orang yang saleh. 6, paling kurang 1 jam lebih ni saya tak mengumpat orang. 7, saya duduk di majlis yang baik-baik. 8, boleh sedekah 2 kali lapis kata Kak Ajah tadi tu. Dan koi banyak koi. Bagus. Lagi banyak lagi. Bagus. Akhirnya Nabi Musa kata, ihbit bi bismillah. Turunlah wahai Muhammad dengan nama Allah. Daripada langit yang ke berapa tu? Sekarang berada langit yang ke berapa? 6. Nabi Musa kan baru turun. Turun, bukan turun terus ke Makkah, pergi ke Baitul Maqdis nak ambil balik burak yang diikat tadi itu. Ketika inilah malaikat katakan untuk umat ini biar berhijamah, berbekam. Penting bekam ni sebab dalam peristiwa agung macam ni diselitkan dengan nasihat yang berguna ini. Dan dah sampai ke langit dunia, turun ke bawah, Nabi realize satu benda. Sepanjang dalam perjalanan langit tadi tu, semua orang ceria kecuali seorang. Tak berapa nak senyum. Kata malaikat Jibril, siapa orang tu? Malaikat bukan malaikat Malik, sebab dia menjaga. Kemudian Nabi berada di awan-awan. Nabi dengar ada suara-suara. Suara apa tu? Suara syaitan. Kan tulis kat sini. Kalau begini tadi belum tentu tahu. Eloklah tu. Maksudnya suara syaitan. Perasan tak? Ini sebenarnya gambaran yang dalam fikiran saya ya. Hakikat sebenarnya tak tahu. Di mana tu tak tahu. Tapi saya nak bawa semua bila tengok ni, paling kurang tahulah Isra' kat bawah, Mi'raj kat paling kurang kita dengar selama ni takut mana tak tahu. Sekarang ni paling kurang. Walaupun saya cerita tak detail ada dalam ni. Dapatkan ni. Tapi saya pernah buat daurah ni dekat masjid negeri sepanjang separuh hari 9 sampai pukul 12. Tu detail saya cerita sebiji-sebiji. Kalau yang ini tak boleh sebiji. Perasan tak? Di bawah ni kan? Ini sebab ni langit pertama. Langit pertama syaitan tak boleh tembus sebab di sini dia punya pertahanan sangat kuat. Bayangkan ketika berada di langit ni ada malaikat yang mengiringi Nabi yang berada kat sini, malaikat Jibril. Tapi yang dekat sini ni ada malaikat yang bernama malaikat Ismail juga namanya. Malaikat Ismail. Dan bersama dengan malaikat Ismail 70,000 malaikat. Ini yang macam penjaga. Dan setiap malaikat 70,000 tu, setiapnya tu ada 70,000 pula. Sebab itu syaitan tak boleh penetrate langit. Terlalu kuat. Jadi berada di awan-awan, berlega-lega di awan, di tempat, di Subang Jaya. Itu. Kalau atas tak boleh tembus. Dan Nabi melihat rombongan. Nabi tengok apa? Ada 3 rombongan. Tuan-tuan perasan tak? Di sini tadi Makkah kan?
Sini Madinah kan? Sini Syam. Jadi Nabi dah sampai kat sini dah ni. Tu yang nak patah balik sini. Tu yang flosnya macam tu. Di satu tempat namanya Rawha. Nabi lihat ada sekumpulan unta dan ada hilang unta betina. Nabi pun turun. Ada kemah, tengok ada ayak. Ada bekas tu ada ayak, Nabi minum. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua saya tak tahu, tu yang saya letak question mark tu. Nabi tengok ada unta-unta, Nabi pun pergi rapat. Ada sekok unta patah kaki. Dan dalam setengah jam lebih kurang, nak sampai ke Makkah di satu Tan'im, tahu tempat Masjid Aisyah, tempat kita bermiqat, ingat tak? Kalau nak buat umrah tu kan, kena keluar tanah haram, kena pergi tanah halal. Tanah halal paling dekat, miqatnya adalah Masjid Sayyidatina Aisyah dekat Tan'im tu. Nabi lihat ada unta kelabu paling depan sekali. Dan di atasnya ada selendang hitam dan 2 karung besar tu. Nabi pun sampai ke bumi Makkah. Beberapa waktu, orang dah jadi hingap. Betul tak betul, betul tak betul. Mereka berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun pesan, bagi tahu ya Rasulullah, cuba Tuan ceritakan kat mereka, Baitul Maqdis tu lagu mana? Masjid Al-Aqsa tu lagu mana? Pembinaan dia, mereka bentuk jauh daripada bukit. Masjid tu macam mana tiang, dan sebagainya. Allah datangkan malaikat Jibril, bawa kota tu seolah-olah di hadapan Nabi. Bayangkan, kalau tuan-tuan saya suruh, mai cerita sikit, Masjid Al-Aqsa, keluar benda ni. Saya bagi 10 minit je, sejam tuan cerita. Dah pengalaman kat situ? Kan? Lagu ni lah lebih kurang. Allah nampakkan di depan Nabi macam tuan-tuan tengok hal ni. Tapi sila cerita, nak tengok apa? Kan? Itu mukjizat laser. Yang seperti bukan mukjizat laser, dia seperti laser tu. Dah ada zaman itu dah. Sebiji Nabi cerita pintu lagu mana. Walhal Nabi pi bukan nak tengok benda tu. Tuan-tuan mai dekat sini, Al-Falah 20 tahun. Cuba tanya, tiang berapa duk ada? 20 tahun. Nanti Kak Ajah kata, saya mai bukan nak kira tiang. Saya nak solat. Tak perasan. Sebab itu bukan tujuan kita. Hak tu 20 tahun. Ni Nabi mai satu malam ya. Itu kata kemahakuasaan Allah. Tercengang-cengang mereka. Orang yang selalu pi tu kata, mereka kata, amana'tu. Adapun apa yang Nabi describekan tadi tu, fa wallahi laqad asaba. Betul. Precisely. Itu menambahkan kebenaran cerita ini. Lalu mereka tanya, yang kamu tadi Muhammad cerita kafilah perdagangan rombongan tu, bila mai? Hari Rabu. Hari Rabu. Mereka pun tunggu hari Rabu tu. Tunggu. Tak mai-mai. Dekat nak maghrib, Allah tahan matahari. Sampai mereka tanya, kamu ada hilang unta ke? Ada. Betul. Itu cerita tadi tu, cerita betul. Adakah unta merah kamu patah kaki? Tadi ada cerita tak unta patah kaki? Ada. Unta patah kaki ada. Kamu ada tak bekas minuman dalam kemah? Kata orang tu, terkejut dia. Saya lah buh tang tu. Tak ada siapa minum. Maksud kata ayak ada tak? Kalau tak ada siapa minum, ada ayak ada tak? Ada. Siapa minum tadi? Yang minum tadi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.